Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Abang Bob kita, ahli jawatan kuasa surau, ustaz-ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada malam ini. Saya kira dah macam menteri dah, nampak banyak sangat mikrofon ya. Hari ini kita nak berbicara serba sedikit berkaitan dengan tajuk memahami khilaf ulama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati kamu, berjaga-jagalah orang-orang yang menyanggahi arahan Rasul. Hati-hati, kata Allah, bagi orang yang bercanggah dengan perintah Rasul, kerana nanti mereka ini akan ditimpa bala bencana, ataupun mereka ini akan dikenakan dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu untuknya, maka tidak patut dia mencari petunjuk yang lain. Tidak patut lagi dia ada pilihan untuk pilih perkara yang diputuskan oleh Allah dan yang diputuskan oleh Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi di dalam Al-Quran, fala wa rabbik, tidak wahai Muhammad, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, manusia ini tidak akan dikira beriman dengan sebenar-benar iman, hatta yuhakkimuk, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai pemutus, fima syajara bainahum, dalam setiap perkara yang mereka berbalah, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka juga tidak dikira beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu sebagai pemutus dalam perkara yang mereka berbantah itu. Kemudian mereka akan rasa tidak berat dengan keputusan yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima apa saja yang kamu putuskan dengan sebenar-benar terima, maka baru boleh dikatakan mereka itu beriman. 3 ayat Quran ni Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang mengaku diri dia mukmin. Maka sebab itu dalam syahadah kita, kalau sekadar kita percaya bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita baru melaksanakan separuh daripada tuntutan Islam. Kena mengaku lagi separuh, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka di atas bahu setiap orang yang namanya mukmin kena percaya
Allah Subhanahu wa taala itu berhak disembah dan menafikan segala kuasa yang lain, menafikan segala ketaatan kepada makhluk, mengisbatkan, menetapkan hanya ketaatan kepada Allah. Dan dalam masa yang sama kena percaya dan kena berjanji dengan Allah Azza wa Jal bahawasanya aku akan mengikut tata cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah dan dalam beribadah. Ni semua benda atau semua daripada kita tahu. Benda ni ma'ruf. Benda ni mesti diketahui oleh setiap orang yang namanya mukmin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Maka orang mukmin kena taat pada Rasul. Dan kita tak pernah tengok Rasul. Kita tak pernah tengok Rasul. Kita tak pernah jumpa Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi, atau kama qal. Dua benda yang Nabi tinggal, yang mana kalau kamu berpegang dengannya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata Nabi, wa sunnati, dan juga sunnah aku. Yang mana kalau kamu berpegang dengan sunnah ni, kamu akan selamat. Maka sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sesiapa yang merentas sebuah jalan kerana nak mempelajari ilmu yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan permudahkan jalannya untuk ke syurga. Nabi sebut dalam hadis yang sama, Nabi kata apa? Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama yang mengambil ilmu daripada Quran dan Sunnah, mereka ni pewaris Nabi kerana mereka mengambil ilmu Nabi. Mereka mewariskan kepada umat apa yang Nabi sampaikan. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Nabi kata dalam hadis ni, sesungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dinar, tak tinggal duit Nabi ni, dan tak tinggal dirham kepada kita, tetapi para anbiya meninggalkan ilmu daripada Allah. Sesiapa yang mencapai, menggapai, ambil ilmu ni, maka dia telah mendapat keuntungan yang hebat, kata Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis Irbad Ibn Sariyah. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, Nabi SAW, Irbad kata, sebelum Nabi nak berucap, Irbad kata, Salla bina Nabi SAW Zata yawmin summa aqbala alayna fawa'adhana maw'idatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a walau 'abdan habashiyyan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Irbad ibn Sariyah kata, satu hari Nabi salat mengimamkan kami. Nabi salat dengan kami, Nabi jadi imam.
Selesai salat, summa aqbala alaina, kemudian Nabi pun menghadap kami. Selesai je salat, Nabi pun berpaling pada kami, pandang kami kat belakang dia. Fa wa'adhana mau'izatan, Nabi memberikan satu nasihat. Tapi Irbat tak bagi tahu nasihat ni nasihat apa. Dia kata fa wa'adhana mau'izatan zarafat minhal uyun, yang mana peringatan Nabi, tazkirah Nabi, orang yang dengar mata jadi mengalir air mata, jadi sedih, jadi takut. Wa wajilat minhal qulub, jiwa yang dengar jadi bergetar, jadi menggeletar takut. Faqulna, para sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, ni cara ceramah ni, cara bagi tazkirah ni, cara bagi peringatan ni macam orang yang nak meninggalkan kami. Punya serius Nabi punya pesanan ni, seolah-olah sahabat rasa macam Nabi ni tak lama dah ni. Fa'ausina, tolonglah berikan kami wasiat, tolong berikan kami pesanan supaya kami boleh pegang, yang mana kami boleh ingat wasiat ni. Nabi kata, usikum bitaqwallah, aku memberi pesanan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, selain daripada bertakwa kepada Allah, aku pesan kepada kamu supaya dengar dan taat kepada pimpinan orang Islam. Jangan lawan angkat senjata. Wa in abdan habasyian, walaupun pemimpin yang dilantik di kalangan kamu tu hamba Habsyi. Ni jangan salah faham lah. Bukan maksud kita kena setuju semua dengan pemerintah. Ada benda boleh tak setuju, tapi nak kata angkat senjata lawan tak boleh, selagi mana dia Muslim. Sebab Nabi tak nak berlaku kekacauan dalam negara. Ikut, kalau bila raya lah. Tapi nak angkat senjata lawan no, selagi mana dia Muslim. Kemudian Nabi kata, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya sesiapa yang hidup setelah aku tak ada, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesiapa yang hidup setelah aku wafat nanti, sesiapa yang hidup lama setelah aku meninggal nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan tengok orang berbantah-bantah, dia akan tengok orang pecah belah, dia akan tengok orang tak sepakat dalam banyak isu. Nabi kata nanti bila aku tak ada, nanti orang duk berbantah, orang duk beza pendapat, orang duk khilaf banyak. Apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati, kamu kena pegang sunnah aku. Bila berlaku percanggahan pendapat, pegang sunnah, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan kamu juga kena pegang sunnah khulafa'ir rasyidin setelah daripada aku. Kalau sunnah Nabi tak ada dalam masalah tu, pegang ijma' khulafa', apa yang telah disepakati oleh para khulafa'. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham, gigit dengan geraham sunnah itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana semua benda baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah dalam agama itu sesat. Dengan dalil yang saya baca ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat satu kesimpulan. Kita orang Islam ni kena pegang sunnah. Maka sebab tu kita dinamakan dengan Ahlus Sunnah. Nama Ahlus Sunnah tu apabila kita berada di atas landasan sunnah. Apa maksud landasan sunnah? Apa saja yang datang daripada Nabi kita terima selagi mana ia sahih,
selagi mana ia hasan, kita terima. Kerana kita ni wajib ikut Nabi. Allah tidak wajibkan kita ikut mana-mana insan lain melainkan hanya Nabi. Maka sebab tu nama kita Ahlus Sunnah. Ustaz, kita Ahlus Sunnah je ke? Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke? Bila Nabi sebut dalam hadis tu wa sunnatil khulafa, sunnah khulafa, maksudnya apa yang telah diputuskan oleh khulafa, yang mana mereka bersepakat, itulah yang dipanggil sebagai jamaah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan-golongan salafus salih di kalangan sahabat Nabi, di kalangan tabi'in, mereka sangat menghargai sunnah. Sebab itu dulu saya cerita, Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan satu kisah. Seorang lelaki pergi tanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni dia khalifah Islam nombor 2 lah. Dia ditanya, orang tanya, satu pemuda tanya soalan. Umar ni zaman dia memerintah, dia bawa ni kayu pukul unta ni, bawa ke sana ke sini berkayu rotan. Satu orang lelaki tanya dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, orang perempuan ni kalau dia haid, dia kena tawaf wida, tawaf wada kan, tawaf sebelum balik kan, kena tawaf kalau buat haji. Umar kata kena. Aku dengar ada orang riwayat daripada Nabi, Nabi kata kalau perempuan haid tak kena tawaf wida. Umar ambil rotan tu, Umar pukul dia. Pasal apa Umar pukul dia? Umar kata, hang dah tahu hadis daripada Nabi, hang pergi tanya aku lagi. Umar bagi jawapan tu kerana Umar tak tahu hadis tu. Bila ada hadis daripada Nabi, tidak ada kalam yang bernilai selain daripada kalam itu. Tak ada kalam yang lebih bernilai. Ustaz ke cakap, alim besar ke cakap, bila benda yang ustaz cakap ke, orang alim besar cakap ke, pemimpin negara cakap ke, benda yang beza daripada apa yang Nabi cakap, bercanggah dengan apa yang Nabi sebut dalam sunnah dia, maka kalam manusia tidak ada nilai berbanding kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Fudail ibn Iyad, seorang salafus salih di kalangan orang-orang salih daripada golongan salaf, Fudail bin Iyad, dia kata apa? Dia kata ilzam tariqal huda, kamu kena melazimi jalan hidayah, kamu kena lazimi jalan sunnah. Jangan takut biqillatis salikin, jangan takut walaupun yang ikut jalan benar ni sikit, jangan takut. Wa iyyak wa turuqud dalalah, hati-hati kamu dengan jalan-jalan sesat yang membawa manusia jauh daripada agama, yang membawa manusia jauh daripada sunnah. Hati-hati. Wala taghtar bi kasratil halikin, jangan kamu terpedaya walaupun ramai orang yang lalu ikut jalan yang binasa ni, kerana mereka semua akan binasa. Maka sebab itu Hasanul Basri dia kata apa? Ahli sunnah ni bukan ramai orang zaman ni, dan akhir zaman nanti lagi sikit ahli sunnah. Baik, sekarang ni kita dah setuju orang Islam kena pegang dengan sunnah. Setuju? Kalau siapa tak setuju bukan ahli sunnah. Kan ada yang tak setuju? Dia akan timbul satu persoalan. Allah satu, Nabi satu, pasal apa kita ada banyak mazhab? Tu persoalan yang biasa orang-orang awam duk fikir. Kalau dah Allah satu, Nabi pun seorang, pasal apa kita ada beza pendapat macam-macam ni?
Pasal apa tak satu mazhabnya senang? Tuan-tuan tengok bila babi masuk surau ke masjid. Masjid. Malu kita kan. Babi masuk masjid, orang tak masuk. Babi kata, koma lambat sangat, biar aku masuk dulu. Bila babi masuk masjid, heboh lah satu negara kan. Dan memanglah orang Melayu dengan babi memang sensitif. Maka bila masuk je ke dalam masjid, macam-macam orang bagi pandangan. Ada yang kata basuh macam biasa, tak perlu bubuh air tanah. Ada yang kata kena bubuh air tanah 6 kali air biasa. Lah kali orang yang surau tu pun pening, buang tu kapet ni senang. Tukar tu weh. Apa saya pun tak tahulah dia bagi kapet tu ke mana, tapi nak ceritanya punya kita berbeza pendapat. Bila babi seekor masuk masjid, ustaz-ustaz pening duk bahas pasal hukum. Sampai orang awam kata, alah pening lah sekarang ni ustaz. Lagi ramai ustaz, lagi pening. Ustaz ni datang bagi hukum ni, ustaz yang lain datang bagi pula satu hukum yang lebih kurang, kes yang sama tapi benda lain pula dia cakap. Datang seorang imam kan, zikir kuat. Ada pula seorang imam, entah daripada mana datang, zikir pun tak dengar lah. Zikir ke tak Pak Imam ni? So macam-macam pendapat. Orang awam jadi pening. Ke tuan-tuan tak pening? Saya tak pening Ustaz. Saya tak ambil pot. Kalau macam tu tak upaya lah. Tapi ramai juga orang yang bertanya saya, pasal apa yang kita boleh beza pendapat ni? Pasal apa yang boleh ada banyak mazhab ni? Sedangkan arahan Nabi tu senang, ikut Rasul. Kalau ikut Rasul kan senang, apa yang susah kan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, perbezaan pendapat ni ada yang mazmum, ada yang mahmud, ma'zul. Ada yang perbezaan pendapat ni ada yang dicela. Memang ada perbezaan pendapat yang dicela. Bila perbezaan pendapat yang dicela? Perbezaan pendapat yang dicela beza dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Tiba-tiba ada orang Islam kata, sebenarnya Tuhan ni dua. Yang tu kita kena bantah. Tak boleh bersatu. Yang ni yang Tuhan suruh kita bersatu atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang Tuhan kata tak boleh pecah ni dalam bab usul. Bila melibatkan akidah, melibatkan tauhid, ini kita kena bersatu. Melibatkan asas agama, kena satu. Tak boleh pecah-pecah. Tapi ada perbezaan pendapat yang diizinkan. Yang ni yang kita panggil perbezaan pendapat dalam masalah cabang, dalam masalah ranting, dalam masalah fiqh, yang mana zaman Nabi pun Nabi izinkan para sahabat berbeza pendapat. Tuan-tuan pun tahu cerita bila Nabi dapat tawanan perang Badar kan? Abu Bakar bagi cadangan lain, Umar bagi cadangan lain. Akhirnya Nabi terima cadangan Abu Bakar, walaupun turun ayat Quran lepas tu cadangan Umar betul. Ya, Nabi kecewa lah kerana pilihan dia salah. Tapi Nabi tak kata pada Abu Bakar dan Umar, hampa ni pasal apa nak beza pendapat? Satu cukup lah. Tak. Kerana ada dalam Islam ni benda yang boleh untuk kita berbeza. Yang tu yang kita panggil masalah ranting, masalah cabang. Ia orang awam jadi pening, betul. Tapi penjelasan kepada orang awam mesti diberikan supaya orang awam tak pening. Tapi masalah kita ni, bila mana berlaku perbezaan pendapat dalam masalah yang dibenarkan untuk kita berbeza, kita bersikap keras. Sedangkan benda tu kita boleh beza. Babi ni tuan-tuan, najis, kena basuh 7 kali ke, kena basuh sekali ke? Yang ni ulama beza pendapat. Ada mazhab kata 7 kali, ada mazhab kata sekali. Ini perbezaan ranting.
Setiap orang boleh amal berdasarkan keyakinan dia dan kepercayaan dia, berdasarkan apa yang dia dengar daripada guru yang menjelaskan pada dia. Tapi kita punya kerah lah masalah ni. Sedangkan benda ni boleh beza pendapat ni, tapi kita punya kerah kadang-kadang sampai bawa pada fitnah. Benda yang orang tak kata, kita kata orang tu kata. Katalah ada seorang ustaz datang, orang tanya kat dia, dia ni katalah dia ni mazhab yang ambil pendapat babi ni tak najis. Babi ni tak najis. Orang tanya dia, ustaz, babi ni najis ustaz? Babi tak najis, tapi haram makan. Memang ada mazhab yang kata macam tu. Ahli sunnah juga. Dengar ke orang Malaysia dia kata apa? Babi tak najis, maksudnya boleh makan lah ustaz. Orang Melayu bila tak najis dia boleh makan. Nampak? Sedangkan bukan semua benda yang tak najis itu boleh makan. Saya bukanlah nak sokong pendapat tu, tapi nak kata ada perbahasan dalam isu tu. Kita dah bersedia hantar pelajar-pelajar kita pergi belajar kat Morocco sebahagian, pergi belajar dekat Pakistan sebahagian, pergi belajar kat Mesir sebahagian, pergi belajar dekat Jordan sebahagian, pergi belajar kat Yaman, belajar dekat Sudan. Pelajar-pelajar kita yang pergi belajar ni, dia akan terkesan dengan mazhab tempat dia belajar. Sebab dia pergi tu dia kosong. Bukan semua pergi-pergi dah jadi alim umur 17 tahun kan, masing-masing pergi nak mencari ilmu. Katalah dia pergi Sudan, pergi belajar dengan guru Maliki, so dia akan ambil pendapat Maliki. Tapi kita punya kerah lah masalah ni. Siapa kata babi tak najis maksudnya telah menghalalkan babi? Bukan, tak semestinya. Tak semestinya. Kerana ini perbahasan ulama dalam bab, kerana dalil dalam masalah ini boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Kita punya kerah lambak ni sampai kita nak bergaduh ni, bertegang orang. Sampai orang tu kata orang ni sesat, orang tu kata orang ni kafir. Ni masalah berbeza pendapat yang dibenarkan. Tapi dalam yang saya kata tadi, perbezaan pendapat yang tak dibenarkan, kita nak berlapang dada pula. Ni masalah. Berjela-jela tulis artikel nak membela Syiah. Saya pun pening. Tuan-tuan, kita beza dengan Syiah ni boleh berlapang dada ke tak boleh? Saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi perang dengan Syiah, tapi kita kena bagi tahu yang ni sesat. Perbezaan ni tak boleh kata kita kena lapang dada. Hang sesat. Sebab beza kita dengan Syiah, beza usul. Tapi ada orang yang nak mengiktiraf Syiah, tulis punya panjang berjela-jela, saya pun pening nak baca. Tapi orang awam senang je cerita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa satu orang kata Aisyah kaki zina, boleh terima? Sahabat Nabi semua kafir kecuali beberapa orang je, boleh terima? Sebahagian daripada Syiah inilah ajarannya. Tapi kita berlapang dada, alah apa nak gaduh-gaduh, Syiah ni geng kita juga, Muslim. Bab mazhab yang sama-sama ahli sunnah kita begitu sempit. Maka saya nak cerita kat tuan-tuan, macam mana boleh ada perbezaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab Islam. Kerana para ulama dia buat kaedah la inkar fi masailil khilaf. Tidak boleh berbantah dalam masalah khilaf. Masalah yang ulama ahli sunnah beza pendapat, di dalam ruang yang boleh untuk berbeza, tidak boleh bantah. Tak boleh kata hang sesat, kerana masalah ni masalah yang boleh difahami dengan cara yang pelbagai. Ulama beza pendapat ni, kalau kita nak rumuskan, dia ada 3 sebab. 3 sebab saya boleh kata. Sebab yang pertama sebab hadis, sebab yang kedua sebab beza cara nak tarik hukum, dan sebab yang ketiga sebab cara faham sesuatu perkataan dari sudut bahasa. Ini saya nak urai insya-Allah. Yang tadi tu baru mukadimah. Boleh faham? Okey. Pertama, ulama beza pendapat sebab apa yang pertama tadi saya sebut?
Sebab hadis. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya sebut tadi, kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Yang Nabi tinggal dekat kita adalah sunnah. Yang Nabi tinggal dekat kita ni hadis. Hadis ni diriwayatkan daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu, sampailah hadis tu ditulis oleh pembuku hadis, penulis hadis semisal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Pada kurun ketiga barulah hadis itu dibukukan secara serius. Yang mana sebelum pada zaman tu banyak catatan peribadi yang biasanya diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Oleh kerana hadis ni hujah dalam agama, maka ulama jaga. Dan Nabi pun mengeluarkan satu hadis yang kita kena peringat. Dalam bab hadis Nabi kata, man qala alayya bima lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang kata benda yang aku tak kata, kata Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, tunggu tempat dalam neraka. Kerana hadis satu benda yang penting. Jadi nak tahu hadis tu sahih ke tak sahih, dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Bila mana Nabi ni duduk di Madinah, dan sahabat Nabi ni bukan semua kerumun Nabi tiap-tiap hari, setiap masa. Ada waktu yang sahabat kena pergi kebun. Ada waktu yang sahabat kena pergi tengok unta dia. Ada waktu dengan keluarga dia. Maka waktu-waktu yang mereka tak ada dengan Nabi ni, kadang-kadang Nabi sebut hadis, dia terlepas. Ni berlaku bukan hanya pada ulama-ulama daripada ulama mazhab, dia berlaku pada orang yang lebih besar daripada ulama mazhab, iaitu sahabat Nabi sendiri. Satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah, dia panggil Abu Musa pergi rumah dia. Hadis ni glamour. Siapa yang belajar dengan saya selalu, dia akan dengar hadis. Abu Musa pergilah rumah dia. Abu Musa bagi salam 3 kali, tak jawab. Umar tak jawab, tak bagi izin masuk. Dia pun balik. Lepas daripada tu, Umar jumpa dia balik. Dia kata, hang pergi mana? Aku suruh datang rumah, tak datang. Tak, aku datang dah tadi. Aku bagi salam 3 kali, aku balik dah, tak bagi izin. Nabi kata, minta izin 3 kali. Bila Abu Musa kata dekat Umar, Nabi kata minta izin, bagi salam 3 kali, Umar kata apa kat Abu Musa? Wallahi la tuqimanna ala hadha bayyina wa illa la auja'tuk. Demi Allah, kata Umar, engkau telah menyandarkan sesuatu kepada Nabi, engkau kena bawa bukti. Kau kena bawa bukti yang benda ni daripada Nabi. Kalau tidak, aku pukul lah. Umar dalam bab hadis dia serius. Dia serius. Jadi Abu Musa jadi takut. Umar garang. Abu Musa orang Yaman, mungkin badan dia kecil sikit, dia pun takut dengan Umar, badan besar. Dia jadi takut, dia pergi cari mana orang yang boleh jadi saksi aku ni. Aku memang dengar daripada Nabi, tapi nak bagi bukti setakat ni aku tak jumpa. Dia pergi lari, pergi majlis orang Ansar. Orang Ansar ni dia ada majlis sama-sama dia. Dua ramai-ramai bincang-bincang. Tiba-tiba Abu Musa datang. Abu Musa bukan orang Ansar, dia orang Yaman. Sampai-sampai orang Ansar tengok, apa saya kelang kabut sangat ni? Dia kata, tadi aku baca hadis pada Umar, Umar nak saksi pula. Bukan maksud Umar tak percaya, tapi Umar takut silap, so Umar minta saksi. Orang Ansar kata, tak payah takut lah. Kalau tara hadis yang kau baca ni, orang yang paling muda di kalangan kami boleh pergi tolong. Maksud tak payah yang tua-tua pergi, yang budak-budak pun boleh pergi. Maksudnya hadis ni masyhur. Hadis ni diketahui oleh ramai sahabat, sampai yang kecil-kecil ni pun tahu. Bangun seorang sahabat Ansar, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pergi cakap kat Umar benda yang sama. Lah kalau Umar kata apa? Umar kata, alhani as-safaqah fil aswaq. Aku boleh terlepas hadis ni. Aku ni sibuk sangat dengan berniaga di pasar, sampai Nabi sebut hadis ni pun aku tak tahu. Sebab yang pertama, ada di kalangan ulama yang tidak sampai kepada dia hadis.
Baru ni saya pergi meeting fatwa. Azan. Allah. Tuan-tuan nak azan dulu ke? Oh, azan. Okey. Saya meeting fatwa Perlis baru ni dengan mufti. Kami bincang tentang gantang Baghdad dan juga gantang Madinah. Hanafi punya kiraan gantang beza sikit daripada majoriti ulama punya kiraan gantang. Sebab Hanafi dikira gantang Baghdad. Dia kata gantang Baghdad itulah gantang Nabi. Majoriti ulama kata tak. Gantang Baghdad besar sikit daripada gantang Nabi. Gantang Nabi yang sebenarnya diriwayatkan ada waktu tu di Madinah yang disimpan oleh keturunan sahabat. Abu Hanifah kekal dengan pendapat yang kata gantang Baghdad tu sebagai kiraan untuk bayar zakat fitrah. Sehinggalah anak murid di Abu Yusuf pergi ke Madinah. Bila jumpa dengan Imam Malik, dia kata, tanya tentang gantang yang digunakan untuk bayar zakat fitrah ni. Sehinggalah penduduk di Madinah membawa gantang yang mereka warisi daripada golongan sahabat. Dan Abu Yusuf kata, kiraannya sama je untuk diorang ni. Maksud diorang ramai yang bawa dan bentuknya sama. Maksudnya diorang tak bohong. Dan akhirnya Abu Yusuf mengaku pendapat Abu Hanifah dalam masalah ni kurang tepat. Pendapat majoriti ulama yang tepat. Maksudnya ada benda yang kadang-kadang imam mazhab terlepas. Ustaz pandai-pandai cakap ni, ustaz hebat lagi pada imam mazhab. Dah lah, bukan saya hebat lagi, saya lagi banyak lah terlepas. Tapi nak katanya imam-imam mazhab ni pun insan. Sebab itu ada 4 mazhab. Kalau kalau semua tu tak ada silap, satu mazhabnya. Bila ada 4 tu maksudnya yang satu lagi tak setuju dengan satu lagi, dengan seorang lagi lah. Yang nombor 3 tu tak setuju pula dengan nombor 2 tu dan nombor 1 tu. Sebab tu ada nombor 3. Yang nombor 4 tu pun tak setuju dengan 3-3. Maka sebab tu ada 4 mazhab. Masing-masing mereka ini imam, tetapi ada benda yang kadang-kadang mereka terlepas. Dan bukan hanya ada hadis yang mereka terlepas, ada juga hadis yang sampai kat mereka tetapi mereka sangsi hadis ni sahih ke tak. Dan kita kena ingat, selagi mana hadis yang sampai pada kita tu ada kesangsian, kita tak boleh pakai sehinggalah terbukti ia memang daripada Nabi. Tu kaedah. Sangsi betul ke tak? Dalam ilmu undang-undang dipanggil apa? Apa dipanggil? Melampaui keraguan munasabah. Apa dalam bahasa undang-undang saya lupa. Prima facie apa? Prima facie lah. Sebab saya kawan dengan lawyer ni kan. Jadi kenapa nak melampaui keraguan munasabah? Sebab nak buktikan tuduhan tu ada asas ke tak ada asas. Betul? Jadi kalau benda tu kita tak pasti betul ke daripada Nabi ke tak betul, tak boleh pakai sehinggalah terbukti ia daripada Nabi, baru boleh pakai. Contohnya macam Hanafi, mazhab Hanafi, Maliki. Imam Malik, dia riwayat satu hadis. Hadisnya Nabi kata, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, bila dah siap jual beli, mereka ni ada pilihan untuk batalkan jual beli itu walaupun tak disetujui oleh satu lagi, selagi mana mereka dalam majlis. Beli barang, dua orang kan, saya beli, saya bagi duit kat dia. Saya boleh batalkan jual beli ni, kalau ikut hadis ni, saya ni boleh batalkan jual beli ni, dan walaupun dia tak setuju, dia kena setuju juga, selagi mana saya tak keluar daripada majlis akad ni. Tapi kalau saya dah ambil air ni, dah balik, dah
bercerai daripada majlis akad, dan tak boleh nak batalkan melainkan kena yang satu lagi tu setujulah. Imam Malik dia ragu hadis ni. Walaupun dia yang riwayat hadis ni, dia kata macam mana nak kata hadis ni betul? Orang Madinah tak amal pun hadis ni. Dia ragu, dia syok, maka dia tak beramal dengan hadis ni. Tapi majoriti ulama mazhab Syafi'i beramal dengan hadis ni. Hanbali beramal dengan hadis ni sebab dia kata hadis ni sahih. Imam Malik kata orang Madinah tak buat pun. Kalau hadis ni betul mesti orang Madinah buat. Majoriti ulama kata tak boleh jadi amalan ahli Madinah sebagai pengukur. Kerana Madinah ni ramai orang masuk, ramai orang keluar. Amalan tidak boleh menjadi pengukur. Maka itu di antara punca ulama berbeza pendapat. Yang kedua. Yang ketiganya, lupa tentang hadis. Ni saya masih hurai sebab yang pertama ni, sebab hadis. Lupa hadis. Lupa hadis boleh menyebabkan ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Dua-dua tahu pasal hadis tu, tapi satu orang lupa. Bila orang tanya dia hadis, dia lupa. So dia jawab apa yang dia ingat. Yang seorang lagi ingat, dia jawab apa yang dia ingat. Maka berlakulah perbezaan pendapat. Contoh, saya bagi contoh. Dalam sebuah hadis, orang pergi jumpa dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang pergi jumpa Umar, orang kata macam mana saya ni berjunub. Saya berjunub. Tiba-tiba air tak ada. 4 hari selama tak ada air. Ni nak jawab ni kan. Macam mana ni saya berjunub, tiba-tiba air tak ada. Macam mana saya nak mandi? Air tak ada. Saya nak salat. Umar kata, la tusalli, tak payah salat. Tunggu sampai air ada, baru salat. Qada lah. Ammar bin Yasir datang. Dua-dua ni sahabat. Seorang Umar, seorang Ammar. Ammar datang. Ammar kata, ya Amirul Mukminin, Umar, tak ingat ke dulu kita junub sama-sama? Tuan-tuan jangan fikir pasal kunyit pula kan. Bukan boleh percaya dia orang ni kan. Ni masalah dia orang kan dulu kadang-kadang bermusafir, berperang, kadang-kadang pergi buat apa rombongan berniaga. Jadi dia orang ni bawa lah pasangan. Musafir zaman dulu bukan kejap-kejap, musafir lama. So bawa lah pasangan, bawa isteri lah masing-masing. So junub tu sama-sama lah junub. Bukan maksud mereka tu ada hubungan apa-apa dengan isteri masing-masing lah. Dia kata dulu kan kita berjunub, air tak ada. Tengah-tengah musafir air tak ada. Jadi hang tu tak solat. Nak tanya Nabi, Nabi jauh, bukan ada WhatsApp zaman tu. Hang tak solat kan sebab duk cari air. Aku pula dah kata masa tu kalau nak ganti wudu, tayammum, sapu muka, sapu tangan, kira kalau junub guling kat tanah, aku pun guling. Lepas aku guling, aku solat. Bila sebut kat Nabi, Nabi kata cukup untuk kamu, tak payah nak guling kat tanah, cukup ambil tayammum macam biasa cukup. Tu dah kira boleh untuk mengharuskan kamu solat. Jadi kalau yang pakai apa? Pakai tuala pergi pejabat tu, tayammum je lah. Bila ada air mandi ya. Sebelum air ada, pergilah tayammum. Tapi sebenarnya kalau susah kau nak tayammum, air ada juga, air mineral ada, air masjid ada. Nak tayammum pun susah jugalah kan. Pergi kat surau, kat masjid ada air bertakung, mandi je lah. Nabi mandi pakai satu gantang cukup. Orang yang nak berjunub ni mandi satu gantang air je cukup. Jadi nak kiranya Umar dia tak ingat. So dia kata kat lelaki tu jangan salat. Sebab kamu junub tak boleh salat. Sampai ada air baru salat. Ammar duk peringat lagi. Ammar kata, dulu ada sekali. Umar kata, ittaqillah ya akhi. Kamu kena bertakwa pada Allah, jangan main-main ni. Sampai Ammar pun jadi takut lah. Dia kata, kalau hang tak bagi aku tak riwayatlah hadis ni. Umar kata tak apa. Nuwalli kama tawallait. Dia kata kalau hang nak baca lah, tapi aku tak ingat hadis. Umar tetap tak ingat. Umar tetap tak ingat. Walaupun hadis itu dia sendiri alami. So ini insan. Yang saya kata insan. Riwayat ni ada dalam kitab-kitab hadis ahli sunnah.
Tu bab pertama, hadis. Bab yang kedua, ulama kadang-kadang mereka terima hadis dan cara mereka faham hadis tu berbeza. Cara faham tu beza. Hadis sama. Saya bagi contoh, dan senang nak faham. Saya bagi contoh. Tuan-tuan bagi arahan kat anak. Ni nak masak ni, tiba-tiba garam kat rumah tak habis. Cek garam habis, cek minyak pun habis. Telefon anak seorang. Engkau kat kampus saya sekarang, nanti kalau nak balik, tolong beli garam dan minyak di kedai Pak Abu. Jadi dia pun bagi tahulah kat abang dia, ni mak pesan beli garam dan minyak di kedai Pak Abu. So dua orang pun pergi, balik daripada kampus, balik pada sekolah, singgah kedai Pak Abu. Tanya, Pak Abu, garam ada? Garam ada. Nak berapa? Bagi RM1 lah. Minyak tak ada. Minyak masak tak ada? Tak ada. Sekarang minyak masak dia jatuh. Adik kata, kalau minyak tak ada tak boleh beli. Sebab mak kata garam dan minyak. Sekarang garam aja, so tak boleh beli. Abang dia kata, dah garam ada, beli garam dululah, minyak lain kali lah kita cari. Dah, mak sebut garam dan minyak, bukan garam saja. So nampak? Satu arahan difahami, tapi bila pergi dekat implementasi, bila nak diamalkan, masing-masing buat cara faham dia. Contoh, Allah Ta'ala kata potong tangan orang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri ni hendaklah kamu potong tangan dia, tak kira lelaki ke perempuan, potong tangan. Nabi dalam hadis, Nabi kata potong pada pergelangan tangan. Mencuri ni maksud apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau orang tanya kita, curi ni apa? Cuba bagi satu definisi mencuri. Apa maksud curi? Kita buat definisi. Ambil harta orang lain tanpa izin secara sembunyi-sembunyi. Tu curilah. Setuju kan? Kalau ambil terang-terang tu bukan curi, tu rampas, tu rompak. Betul? Curi maksud ambil senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Ambil harta tu daripada tempat harta tu disimpan dengan kemas. Baru nama curi. Macam orang pecah rumah, malam-malam dia masuk senyap-senyap, ambil harta daripada peti besi, pecahkan peti besi, ambil. Tu curi tu, kena potong tangan. Betul? Bila cukup nisab, potong tangan. Baik, cukup syarat apa semualah, ada saksi bagai. Ini kena proses mahkamah lah, panjang. Tapi saya nak cerita, ni hukum. Timbul satu persoalan. Tuan-tuan faham tak? Mencuri kena potong tangan ni, faham lah kan? Tapi bila kita nak implementasikan arahan ni, arahan Tuhan jelas, tapi bila pergi kepada case by case, kadang-kadang jadi masalah. Bila ulama berdepan dengan situasi penyelup saku, pencuri ke bukan pencuri? Sebab tadi kita definisikan mencuri ambil senyap. Ni bukan ambil senyap ni, depan-depan ni ambil, cuma tak sedar je. Nak nama pencuri ke bukan pencuri? Ulama beza pendapat. Ada yang kata mencuri, yang tak setuju kata pencuri apa ambil depan-depan. Tak mencuri jugalah. Sebab kalau ambil dalam keadaan belakang orang pun kena, curi depan-depan lagi pakar mencuri, lagi kena. Kata tak cukup syarat. Penyelup saku dia ambil daripada tempat poket terbuka. Syarat tadi mesti ambil daripada bekas yang harta tu layak disimpan di situ. Maka berlaku khilaf. Satu lagi, di Mesir dulu muncul satu lagi jenis curi yang tak pernah ada di zaman dulu, pencuri kain kapan. Kena ke tak kena? Pencuri kain kapan. Nak kata kena, curi kain kapan ni, tu harta yang bernilai ke tak kain kapan tu? Nampak? Maka berbeza pendapat dalam isu ni disebabkan cara mereka faham tu berbeza. Kadang-kadang dalil bercanggah-canggah. Dalam hadis ni Nabi bagi tahu macam ni, dalam hadis lain Nabi bagi tahu macam ni.
cara ulama nak harmonikan dalil ni jadi bercanggah pendapat. Contoh, ada hadis Nabi angkat takbir, kata sahabat, aku nampak Nabi angkat takbir waktu takbiratul ihram, tangan dia selari dengan telinganya. Ada satu lagi hadis daripada Ibnu Umar, dia kata aku melihat Nabi bila angkat takbir selari dengan bahunya. Mazhab Syafi'i, dia kata kejap bahu, kejap telinga. So dia orang kata sebenarnya angkat tangan tu paras ni, yang bawah paras bahu, yang atas paras telinga. Dua-dua hadis tu kita pakai jalan serentak. Tu Syafi'i. Hambali kata no. Kita pakai dua-dua juga. Maksudnya ada solat Nabi angkat paras ni, ada solat Nabi angkat paras bahu. Hambali dia kata kami pakai dua-dua juga, tapi untuk solat-solat yang berbeza. Syafi'i pakai serentak untuk semua jenis solat. Nampak? Ada waktu Nabi kata, Nabi bila nampak jenazah lalu Nabi berdiri. Bila jenazah lalu depan dia, Nabi berdiri. Sahabat bagi tahu, dia kata innahu janazatu Yahudi. Ya Rasulullah, tu jenazah Yahudi tu. Nabi kata alaysat nafsan, bukankah itu juga manusia? Ada satu lagi hadis daripada Ali, Nabi suruh duduk dan Nabi sendiri duduk bila jenazah lalu. Maka ulama buat kesimpulan, kejap diri, kejap duduk, mana satu yang betul? Sebahagian ulama kata tak, nampak jenazah tak diri, duduk. Sebab yang Nabi suruh, yang Nabi berdiri tu, yang Nabi suruh berdiri tu telah mansuh. Hukum tu mansuh dah. Sebahagian kata tak, mana mansuh? Yang Nabi duduk tu dan Nabi arahkan duduk tu bukan mansuh. Yang tu nak bagi tahu kalau tak berdiri pun tak apa, berdiri tu bukan wajib. Nampak tak? So, cara berbeza pendapat ni, cara ulama faham ni berbeza-beza. Maka sebab itu perbezaan pendapat itu berlaku. Dan benda ni diraikan. Sebab ruang ni kita boleh berbeza. Ada hadis Nabi kata bila nak buang air besar, nak buang air kecil, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis Abu Ayyub clear. Nabi kata la tastaqbilul qiblah bil gha'id awil baul wala tastadbiruha. Jangan bila kamu nak buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan belakangkan kiblat. Itu clear arahan Nabi. Sehingga Abu Ayyub kata, aku sampai dekat Syam, aku tengok toilet orang Syam semua menghadap kiblat, dan kami ubah dan kami beristighfar kepada Allah. Abu Ayyub faham, Nabi tak bagi. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar kata, satu hari aku panjat rumah Hafsah, aku naik atas bumbung rumah Hafsah kakak dia, dan kakak dia tu isteri Nabi, dan Nabi ada rumah tu. Aku terlihat Nabi dalam toilet buang air, Nabi memandang ke arah Baitul Maqdis dan Nabi membelakangkan Kaabah tengah buang air dalam toilet. So ulama dia bahas macam mana ni hadis Nabi yang Nabi sebut tak boleh, tiba-tiba Nabi pula buat. Maka sebahagian ulama dia kata antara perkataan Nabi dan juga perbuatan Nabi, yang lebih jelas perbuatan boleh jadi itu khas untuk Nabi tak apa, orang lain tak boleh, maka dia orang kata tetap tak boleh. Habis itu hadis yang Nabi buat, itu Nabi buat khas untuk dia, untuk kita tak boleh. Ada yang kata tak, yang Nabi buat tu dalam toilet, dalam bangunan. Yang Nabi tak bagi itu kalau di luar bangunan, maksud kalau orang pergi buang air dekat padang pasir umpamanya, yang tu yang tak boleh tu. Yang ni yang diambil oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Maka perbezaan pendapat berlaku disebabkan hadis yang berbeza-beza. Saya bagi contoh lain. Hadis Aisyah bila berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan, Aisyah bagi tahu Nabi bila dia salat gerhana, dia rukuk 2 kali dalam satu rakaat. Hadis Abu Bakrah, sahabat juga, nama Abu Bakrah, dia kata Nabi bila salat gerhana, Nabi salat macam salat subuh, 2 rakaat juga, tapi satu rukuk.
So ulama dia tengok, mana satu hadis yang betul ni? Majoriti ulama daripada kalangan Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka pakai hadis Aisyah. Sebab apa? Sebab dia kata hadis Aisyah lebih kuat, sanadnya lebih kuat, lebih sahih daripada hadis Abu Bakrah. Dan Aisyah ada bagi tahu benda yang hadis Abu Bakrah tak bagi tahu. Maksudnya ada tambahan ilmu yang orang hafal lebih didahulukan daripada orang tak hafal. Tu majoriti ulama. Hanafi dia guna hadis Abu Bakrah. Hanafi dia kata sekali, sebagian ulama Hanafi sekali je rukuk. Sebab apa? Sebab dia kata hadis Abu Bakrah ni selari dengan solat-solat yang lain. Hadis Aisyah menyalahi solat-solat lain. Mana ada solat yang 2 kali rukuk dalam satu rakaat? Ini menunjukkan perawi daripada Aisyah tak hafal betul, tersilap hafal. So dia kata sekali. Tabari dia kata dua-dua boleh. Sekali rukuk boleh, 2 kali rukuk boleh. Jangan tak rukuk sudah. So kan nampak ada perbezaan tu. Dan sebab yang ketiga ialah perbezaan pendapat tu disebabkan bahasa. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Arab tu boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara. Ada 2-3 makna. Contohnya bila Quran kata lamastumun nisa, apabila kamu menyentuh wanita kena ambil wudu. Bila sentuh perempuan yang bukan mahram kena ambil wudu. Apa maksud sentuh? Ada yang kata sentuh ni sentuh lah, sengaja ke tak sengaja ke batal wudu lah. Tu mazhab Syafi'i. Ada yang kata dah, bukan sentuh tu. Sentuh dalam Quran ni, bila Quran sebut sentuh, maksudnya bersetubuh. Maksudnya bila bersetubuh dengan isteri baru batal wudu. Kalau tak batal. Kalau setakat tersentuh je, ambil kunci kat isteri, tersentuh, yang tu tak batal lagi. Yang Quran kata sentuh isteri ni yang boleh batal wudu, bersetubuh. Yang ni mazhab Hanafi. Hambali dengan Maliki pula kata dah, bukan sentuh tu bukan setubuh saja. Tuhan kata lamastumun nisa, saling sentuh menyentuh. Maksudnya pegang dengan syahwat. Kalau pegang tanpa syahwat tak batal. Tak batal. So kita ada Syafi'i punya pendapat, kita ada Hambali punya pendapat, kita ada Hanafi punya pendapat dan Maliki punya pendapat. So tuan-tuan, bukan saya nak suruh tukar mazhab, bukan. Sebab tuan-tuan bukan ada mazhab. Cuma kena faham kenapa ulama beza. Dan bila datang ke surau ni orang mazhab lain yang ada sikit beza dengan amalan kita, jangan terus kata sesat. Kalau rajin tanya, siapa buatnya tu? Kita ni jenis berat mulut nak tanya, rajin mulut nak mengata. Tadi aku tengok kat surau, tadi dia solat macam ni, lain solat. Puasa dia ni mesti syiar. Sedangkan kawan tu belajar kat Morocco, kan? Dia solat, dia tak letak tangan kat dada, dia macam tu je. Dia lepaskan tangan ke bawah. Kerana memang ada pandangan dalam mazhab Malik, diriwayatkan dalam Mudawwanah, Imam Malik kata aku tak suka tangan letak atas dada ni waktu solat fardu, letak di bawah. Memang mazhab Malik. So kalau tengok orang-orang Morocco, kebanyakan ada juga yang solat macam tu. Tambah kalau tuan-tuan pergi UAE macam-macam orang ada. Jadi kita kena, dalam isu yang ada ruang untuk berbeza, kita kena raikan. Kenapa kena raikan? Kerana benda ni Islam bagi ruang untuk kita beza. Masing-masing dengan gurunya, masing-masing dengan ustaznya. Habis tu ustaz kita tak ikut sunnah ke? Dalam isu yang ada ruang untuk berbeza pendapat, dia tak ada bab yang ni sunnah, yang ni tak sunnah. Kerana benda ni masing-masing tafsir sekadar yang dia mampu,
untuk faham apakah kehendak Allah dan Rasul dalam masalah ni. Cuma dia boleh kata pandangan saya ni pada saya tepat, pandangan dia pun taklah menyalahi sunnah, tapi pada saya kurang tepat cara dia tafsir. Tapi kalau dalam masalah yang clear menyalahi hadis, so kena kembali pada hadis lah. Kita sebagai orang Islam tengok ada satu pandangan daripada mazhab yang 4, satu pandangan clear menyalahi hadis yang sahih, so kena ikut hadis lah. Contoh, saya bagi contoh. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dia kata Nabi ni kabbara idza kabbara hazwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa hina ruku' wa idza raka' wa idza sajad, atau kama qala. Ibnu Umar kata Nabi ini dia angkat takbir sekadar paras bahunya apabila dia memulakan salat takbiratul ihram, dan dia angkat tangan juga waktu nak rukuk, dan dia angkat bukan wa idza sajad, wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk. Dia takbir waktu nak rukuk dan bangun daripada rukuk pun angkat. Tiba-tiba Hanafi kata tak, yang angkat tangan ni cuma takbiratul ihram, nak rukuk, bangun daripada rukuk tak perlu angkat tangan. So kita bila tengok kaji-kaji, Hanafi nampak menyalahi dalil, menyalahi hadis yang sahih dalam masalah ni. So kita ikut hadis lah. Sebab apa? Sebab kita kena pegang satu prinsip. Apa dia? Kita tidak diwajibkan ikut orang lain melainkan Nabi. Habis tu tak bolehlah bermazhab, Ustaz. Boleh bermazhab. Tak ada siapa kata tak boleh. Sekali orang tuduh saya pula anti mazhab. Tak, saya suruh berlapang dada dengan mazhab. Boleh bermazhab. Tetapi mazhab ini setelah kita tidak mampu untuk berijtihad sendiri, maka dia adalah satu jalan yang Islam benarkan untuk memudahkan orang awam. Nak belajar agama, ambil daripada Quran terus, sunnah terus susah. So ambil ikut mazhab. Tapi bukan maksudnya kita tak boleh keluar langsung pada mazhab. Sebab mazhab tu bukan agama, mazhab tu sekolah pemikiran. Maka bila nampak satu-satu benda yang kita tak setuju, ustaz kita, bukanlah kita kan, kita kata siapa-siapalah kami ustaz. Ustaz pun siapalah. Iyalah, kita belajar, guru kita bagi tahu dalam isu ni nampak pendapat ni kurang tepat sikit, saya ambil pendapat Hambali dalam masalah ni. Tak ada masalah, kerana mazhab tu bukan agama. Tapi kalau memang dalam masalah tu tak ada hadis langsung, masalah tu masalah ibadat, yang ni Nabi bagi tahu tadi, hati-hati kamu dengan benda-benda bid'ah dalam agama. So kena kembali berpegang dengan sunnah, gigit dengan geraham. Apa maksud bid'ah ni? Bid'ah ni benda dalam agama yang Nabi tak tunjuk. Susah lah ustaz kalau macam tu. Ustaz pun datang naik kereta, zaman Nabi naik unta lah ustaz, baru feel. Tuan-tuan nak datang kat surau ni naik kereta ke, naik lembu ke, naik unta, yang tu urusan dunia. Yang saya sebut tadi agama. Macam mana agama? Baru ni kita apa, hari wanita baru ni. Hari wanita kan baru ni. Hari wanita, sempena hari wanita ni tuan-tuan, surau kita menganjurkan solat sunat sempena hari wanita. Boleh? Berapa rakaat? Kita buat 4 rakaat waktu duha, rukuk 4 kali memperingati pengorbanan ibu-ibu kita. So rukuk 4 kali. Bid'ah. Takkan solat jadi sesat ustaz? Ya, sesat. Sebab mensyariatkan sesuatu yang Nabi tak tunjuk. Mensyariatkan sesuatu yang Nabi tak tunjuk, maka yang ni yang dipanggil sebagai bid'ah, yang kita kena sama-sama benteras. Ada juga dalam masyarakat Melayu ni yang kita kena perbaiki. Amalan-amalan yang perlu diperbaiki supaya selari dengan sunnah banyak. Kita kena buat slow-slow. Dulu kita ada apa? Kita ada mandi safar. Mandi safar. Yang jadi tekongnya pun Pak Imam. Pak Imam jadi tekong lah. Alhamdulillah lama-lama kita berjaya ubah. Tapi bukan kita kena berhenti di situ saja. Kita kena ubah yang lain-lain. Amalan kita yang tak ada ulama Islam sebut benda tu, kita buat satu benda yang berbeza dengan apa yang ulama Islam buat, maka kita kena perbetulkan sikit demi sikit. So kena belajar.
Panggil ustaz-ustaz yang ada kemampuan, yang ada pengalaman, yang ada ilmu lebih sikit untuk huraikan pada tuan-tuan, apakah amalan yang kita buat ni yang tak selari dengan hadis Nabi, yang Nabi tak sebut, sedangkan hadis sebut yang berbeza dengan itu. Hadis sebut lain, kita buat lain umpamanya. Kena tahu. Hadis kata bila berlaku kematian, jiran bagi. So kita mulakan. Jiran bagi makan pada keluarga si mati. Bagi. Supaya dia rasa, oh seronok, jiran bantu saya bila mana saya ditimpa musibah. Baru ada ukhuwah Islam. Dan benda ni tidak dapat dimulakan melainkan orang yang faham kena mula dulu. Hidupkan budaya ni. Kerana siapa yang menghidupkan sunnah yang telah mati, dia akan dapat pahala. Pahala dia hidupkan sunnah, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang dia telah hidupkan sehingga hari kiamat. So kita kena tahu yang betul lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Boleh? Saya rasa cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak. Saya minta maaf ni masa yang lama. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.